Setelah nak sembahyang baru diwajibkan mandi ya. Dari Anas bahawa Nabi SAW pernah menggiliri menyetubuhi isteri-isterinya dengan sekali mandi. Yakni bila dah penghabisan dia mandi. Jadi siapa yang berpoligami di sini tak ada masalah ya. Kalau menggiliri walaupun dia tidak mandi lepas yang pertama ataupun lepas yang kedua, tak ada masalah. Iya. Okey, kita teruskan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fi lailatin bi ghuslin wahidin. Setiap nabi dan setiap rasul dia hebat, kuat. Ya. Itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Sedangkan Rasulullah SAW pada masa itu sudah lanjut, tapi isterinya berapa umurnya? Terlalu muda. Jadi sesungguhnya Nabi SAW pernah mengelilingi ataupun menggiliri isteri-isterinya pada suatu malam dengan sekali mandi. An Abi Rafi'in maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisaihi fi lailatin faghtasala 'inda kulli imra'atin minhunna ghuslan faqultu ya Rasulullah aw iktasalta ghuslan wahidan faqala hadha adharu wa atyab. Dari Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya ya, dari Abi Rafi' maula Rasulullah SAW bahawa Rasulullah SAW pernah menggiliri isteri-isterinya dalam satu malam, lalu ia mandi untuk setiap seorang isteri mereka. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau mandi sekali sahaja? Lalu ia menjawab, begini adalah lebih suci dan lebih bersih. Artinya setiap bersetubuh dengan isterinya dia mandi, nak bersetubuh yang kedua. Lepas tu ini sunnah sahaja. Ini sunnah sahaja. Kenapa dikatakan lebih selesa ataupun lebih bersih? Tapi kalau tidak mandi tak jadi masalah ya. Tak tahulah kita mungkin setiap isteri punya bau yang tak sama kan. Mungkin kalau menggiliri, kalau bau yang pertama, yang kedua tak senang, lebih baik mandi. Itu lebih afdal. Sebab kata Rasulullah SAW, kalau mandi tak ada masalah, tapi itu sunnah saja, tapi itu bukan wajib. Syariah berkata, hadis ini menunjukkan tidak wajib mandi bagi suami yang bermaksud mengulangi jimatnya. Sama ada isteri yang pertama diulangi 2-3 kali, ataupun dia mengulang ke isteri kedua, ketiga dan keempat. Orang kita cukup 4 je ya. Tak boleh sampai. Macam satu hamba Allah di Singapura, berapa isterinya? 14. Kena tangkap. Ingat tak? Abu Talib namanya. Kena tangkap 10 isterinya pada masa itu. Tapi sebenarnya isterinya 14. Dia dulu sering ke rumah Ana. Saya tak tahu yang dia ni seorang Syiah. Syiah dia. Sebab Syiah boleh muta'ah lebih daripada 10-20 dia boleh. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pegang kepada hadis Rasulullah SAW dan berpegang pada Al-Quran, Al-Quran menjelaskan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Itu saja. Kawinlah perempuan-perempuan yang baik itu 2, 3 dan 4. 5 tidak boleh. Tapi Abu Talib wah di sini campur. 2 campur 3 dah jadi berapa? 2 campur 3. Iya. Kemudian dicampur lagi dengan 4. Itu 9. Tapi dia ada calculate lain dia. Dia ambil daripada Syiah. Akhirnya isinya 14. Dia nak meniru Imam Juraij. Imam Juraij katanya isinya 40. Itu bohong. Imam Juraij seorang da'i, sibuk menulis. Kalau 40 isinya, sanggup ke dia? Dan ke? Ada masa ke untuk bergilir? Satu orang berapa minit? Takkan nak cecah-cecah begitu? Tak boleh. Ya kan? Dia wajib memuaskan si isteri ni. 40 katanya. Kan bohong. Bila nak tengok dalam Fathul Qadir, saya tengok dalam tafsir-tafsir yang lain, Tabari, rupanya cerita ini bohong. Cerita ini dinasabkan kepada Imam Juraij. Ketiga, setelah bersih dari haid atau nifas, ini bagi wanita. Ini juga kita bincang kerana kita ada anak perempuan, ada isteri, ataupun kalau yang dah tak keluar haid lagi, akan ada cucu dan sebagainya, ataupun menantu. Para wanita yang sudah bersih, kering dari haid dan nifas, maka diwajibkan mandi hadas, mandi junub, sebagaimana keterangan dari hadis-hadis sahih yang berikut. Ana Aisyah anna Fatimah bint Abi Jahsh kanat tustahadu
فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيض فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. Dari Aisyah bahawa Fatimah binti Abi Jahsh sedang istihadah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW atau kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda menjawab, itu hanya sebahagian dari peluh, bukan haid. Maka apabila engkau sedang haid, tinggalkanlah solat, dan kalau telah selesai maka mandilah dan bersolatlah. Istihadah. Dari istihadah, darah istihadah adalah darah penyakit. Kadang-kadang perempuan 1 bulan keluar darah terus. Ya. Ini ada bab khusus kalau nak dibincang nanti. Kadang-kadang perempuan dia tak berhenti, mungkin 1 bulan, 1 bulan setengah. Jadi bagaimana nak solat? Jadi perempuan seperti ini, kalau muslimah dengar di kaca TV itu, tengok kebiasaannya. Kebiasaannya sebelum kena istihadah ni berapa hari dia haid. Kalau katakan haidnya biasa seminggu, maka lepas seminggu kalau datang istihadah, maka dia kena mandi dan kena solat. Bermakna yang selepasnya bukan darah haid lagi, tapi darah penyakit. Ulang lagi sekali, bagi wanita, mungkin isteri antum atau isteri siapa di sini menghadapi persoalan seperti ini. Katakan ada wanita yang sampai 2 bulan terus keluar darah. Yang keluar seperti ini, itu bukan haid lagi, namanya darah istihadah. Apa nama istihadah? Darah penyakit. Jadi kembali kepada asal. Biasanya dia haid berapa minggu? Katakan seminggu atau 8 hari. Kita ambil 8 hari. Lepas tu kena sembahyang. Jangan tak sembahyang ya, meninggalkan solat dengan sengaja, hukumnya kafir. Begitu juga isteri kita. Maka persoalan ini wajib diketahui. Malang orang yang tak mau memahami persoalan ini, sebab ini berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan solat. Ya, tidak ikut kebiasaannya. Kalau memang dia tak pernah, tak ada limit syahid sebenarnya. Ya, nanti kita akan bincang bab khusus. Sebab kalau kita bincang itu nanti cara mandi hadas tertinggal. Sebab kita akan ambil akidah sedikit. Cara atau sifat mandi junub Rasulullah. Ini dah mula kita dikonsentrasi kepada ni. Makanya saya tak cepat-cepat. Adapun hadis-hadis tentang wajibnya mandi junub, mandi hadas, antaranya ialah tidak beza antara mandi hadas laki-laki dan perempuan. An Maimunah radhiyallahu anha qalat, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli min al-janabah faghasala yadayhi marratayn aw thalatha thumma afragha yaminih ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asabahu min al-adha thumma masaha yadahu bil-ard marratayn aw thalatha thumma ghasalaha thumma madmada wastanshaka wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu thalatha thumma afada ala jasadihi thumma tahawwala min makanihi faghasala kadamai. Dari Maimunah ia berkata, aku pernah menuangkan air untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub. Maka baginda memulakan dengan mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Kemudian ia menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Lalu ia mencuci farasnya, yakni kemuluannya, dan bahagian yang kena kotoran. Setelah itu ia mengusapkan tangannya yang kiri ke tanah 2 kali atau 3 kali. Lalu ia mencucinya. Kemudian baginda berkomor-komor sambil menghisap, yakni menyedut air ke hidung, yakni masukkan air ke hidung, lalu menghembuskannya. Kemudian ia mencuci mukanya dan kedua tangannya. Lalu ia mencuci kepalanya 3 kali. Setelah itu barulah baginda menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah selesai, baginda pindah dari tempatnya, lalu baginda mencuci kedua kakinya. Nanti kita akan jelaskan hadis ni. Kemudian pertama, Syariah berkata, kemudian ia membasuh kedua kakinya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya. Ini menunjukkan bahawa wuduk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa memulakan mandi junub